Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hussein Muhammad Halim, nombor matrik 205-369. Hari ini saya akan membentangkan di setaya bachelor yang bertajuk Kesan Cyberbully terhadap Kesihatan Mental dalam Kalangan Atlet Malaysia. Penyelia saya iaitu TS Dr. Syed Agil Asagov. Bab yang pertama iaitu pengenalan. Sejak dahulu, masalah kesihatan mental acap kali dibincangkan dari pelbagai aspek. Namun di era pasca globalisasi ini, lebih ramai yang sedar tentang kesihatan mental dalam setiap individu. Apabila perkataan masalah kesihatan disuarakan, perkara pertama yang akan muncul dalam minda setiap individu adalah gila. Disebabkan kita kurang mengambil berat tentang kepentingan perkara ini, kita sering alpa dan langsung tidak menghiraukan tentang betapa pentingnya masalah kesihatan mental ini. Menurut World Health Organization pada tahun 2001, kejahilan datang dari minda yang kosong. Menurut Ritchie dan Ruzer pada 2018, definisi kesihatan mental begitu berat jika dipandang dari pelbagai perspektif sehingga ada individu yang tersalah faham tentang perkara ini. Apa itu cyberbully? Cyberbully boleh diringkaskan apabila mangsa menerima segala perlakuan buruk oleh individu lain secara online. Menurut Roger pada 2019, cyberbully atau gangguan cyber merupakan satu bentuk pembulian yang terjadi melalui jaringan internet atau elektronik. Menurut Williamson pada tahun 2010 pula, cyberbully terjadi apabila seseorang menggunakan alat elektronik untuk mengancam atau memalukan secara sengaja dengan bertindak buruk seperti menyebarkan berita palsu, mengugut atau gangguan seksual. Menurut Lindert pada tahun 2017 pula, cyberbully merupakan satu bentuk kekasaran yang berlainan pada pembulian secara tradisional di mana mangsa boleh dibuli oleh sesiapa sahaja pada bila-bila masa. Apa itu kesihatan mental? Kesihatan mental adalah kondisi di mana individu dapat mengenal pasti kebolehan mereka menguruskan tekanan harian dalam kehidupan mereka secara efektif dan secara membina. Kesihatan mental pada mereka yang dikenal pasti mempunyai sebarang gangguan psikiatri dapat diukur dengan menggunakan GHQ-28. Alat ini telah dicipta oleh Goldberg pada tahun 1978 dan mempunyai 38 bahasa supaya boleh digunakan di seluruh dunia. Menurut Sterling pada tahun 2011, alat ini begitu mudah untuk digunakan dan hanya mengambil masa 5 minit sahaja bagi menyempurnakan proses. Terbalik pada penyataan masalah. Penyataan masalah yang pertama ialah permasalahan tentang cyberbully merupakan sesuatu yang serius dan tidak dapat diselesaikan dalam masa yang sangat singkat. Penyataan masalah yang kedua, kesedaran oleh orang ramai tentang kepentingan kesihatan mental yang boleh terjejas disebabkan oleh jenayah cyberbully ini. Penyataan masalah yang ketiga, menurut Gordon pada tahun 2020, masalah cyberbully ini akan lebih terdedah kepada emosi negatif seperti kesunyian dan rasa tidak bernilai kepada orang lain sehingga kesihatan mental mereka akan terganggu. Persoalan kajian pula, persoalan pertama, apakah tahap kesihatan mental bagi atlet negara di Malaysia? Soalan yang kedua, apakah tahap kesedaran atlet negara Malaysia terhadap kepentingan kesihatan mental? Persoalan yang ketiga, adakah atlet negara Malaysia faham tentang cyberbullying yang kian meningkat di masa kini? Kita balik pada objektif kajian. Objektif yang pertama, untuk mengetahui tentang tahap kesihatan mental atlet negara Malaysia kita. Objektif yang kedua, untuk memastikan kepentingan masalah kesihatan dalam kalangan atlet Malaysia lebih diambil berat. Objektif yang ketiga, untuk memastikan atlet Malaysia kini lebih arif tentang jenayah cyberbully yang kian meningkat. Kerangka teoretikal pula, kajian ini dijalankan bagi mengetahui tentang kesan cyberbully terhadap kesihatan mental para atlet yang mewakili negara. Hubungan antara aktiviti cyberbully yang kesihatan mental akan dinilai sama ada ia mempunyai kesan secara berlangsung atau tidak. Kita balik pada bab 2 iaitu kajian literature. Kesihatan mental. Kesihatan mental boleh didefinisikan sebagai situasi di mana seseorang individu menyedari kebolehan dia dalam menghadapi tekanan normal dalam kehidupan. Dia mampu untuk bekerja dengan efektif dan mampu memberi sumbangan kepada komuniti dia bekerja. Kemurungan pula, kemurungan dapat ditakrifkan sebagai kesedihan yang berpanjangan dan kurang berminat dalam menerima hadiah atau ketika menghadiri pesta keramaian dan sebagainya. Keresahan pula,
keresahan merupakan pemikiran ekstrim tentang sesuatu yang belum terjadi yang berkaitan dengan sesuatu yang membuat persediaan untuk sebarang kejadian yang buruk. Kesihatan mental dalam kalangan atlet negara pula. Kajian tentang kesihatan psikologi yang dengan kesihatan mental terhadap atlet profesional. Menurut Hux and Levy, kekuatan minda yang kuat dalam kalangan atlet profesional sangat berguna untuk mengatasi masalah kesihatan mental. Intensi latihan yang tinggi oleh atlet profesional dapat menyebabkan kesihatan minda dan meningkatkan tanda-tanda kemurungan dan keresahan disebabkan latihan yang berlebihan, kecederaan dan keletihan. Kita balik pada bab 3 iaitu metodologi. Dalam kaedah ni kita mempunyai 4 iaitu reka bentuk penyelidikan, instrumen penyelidikan, kumpulan data dan data analisis. So dalam 4 ni ianya berkaitan kepada kesan cyberbully terhadap kesihatan mental dalam kalangan atlet Malaysia. Metodologi kita pula, reka bentuk penyelidikan. Reka bentuk yang digunakan bagi pengajian ini adalah melalui kaedah pengajian kes. Instrumen penyelidikan menggunakan kaedah temu ramah pada atlet negara yang mengalami cyberbully. Kumpulan data, temu ramah dengan menggunakan rakaman Zoom meeting. Data analisis menggunakan narrative analysis dan menggunakan alat seperti NVivo 12. Bab 4, hasil kajian dan perbincangan. Saya telah temu ramah sebanyak 5 orang atlet iaitu Faris Hazin daripada sukan olahraga, Ryan Tan dari sukan bola tampar, Danesh daripada sukan bola tampar, Faris daripada sukan bola baling, Nazri daripada sukan olahraga. Untuk graf ni iaitu mempunyai soalan pengetahuan terhadap bully cyber. So Nazri mencatat 0.98%, mempunyai peratusan pengetahuan tentang bully cyber yang paling tinggi lah berbanding dengan semua responden yang lain. Pada graf yang kedua iaitu soalan mengalami cyberbully sebagai pemerhati. Bagi mengalami bully cyber sebagai pemerhati, Nazri juga adalah yang paling kerap memerhati individu lain yang dibuli secara cyber dengan peratusan 1.05%. Untuk graf yang 3 iaitu soalan yang mengalami cyberbully sebagai mangsa. Bagi mereka yang mengalami cyberbully sebagai mangsa, Faris dengan catatan 0.40% adalah yang paling tinggi berbanding dengan atlet-atlet yang lain. Untuk tidak pernah melakukan cyberbully, bagi graf yang keempat ni, peratusan untuk tidak melakukan cyberbully yang paling rendah adalah Danesh dengan sebanyak 0.03%, manakala yang paling tinggi adalah Nazri dengan 0.32%. Perbincangan kritikal berkaitan dengan kajian ini, pengkaji dapat mendapati atlet kita yang bertekus lumus mengharumkan nama negara sering kali dikecam dan ditindas dalam usaha membawa nama Malaysia ke pesada dunia. Segala perusahaan yang dipikul tidak dapat disokong oleh rakyat Malaysia, malah dikritik dan dikatakan sehingga menyebabkan ada yang prestasi mereka lebih merudum dari yang sepatutnya. Kesimpulan pula, balik pada bab 5 iaitu kesimpulan. Cadangan untuk kajian masa depan, saya mencadangkan untuk kajian akan datang mengambil sampel yang pelbagai. Pada masa hadapan, pekaji boleh memperluaskan lagi skop kajian dan perlu membuat secara mendalam lagi supaya pekaji dapat hasil dapatan kajian yang lebih berkualiti. Masa akan datang, pekaji boleh membuat kajian dan memperluaskan lagi kajian ini di mana yang melibatkan dengan orang awam dan dapat jumlah sampel yang lebih besar. Kesimpulannya, dengan adanya kajian seperti ini, baru kita tahu yang atlet negara kita yang bertekus lumus berlatih untuk menjadi lebih baik dan mengharumkan nama negara hanya menjadi mangsa kritikan dan kejian oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Jika melihat dengan mata kasar dan berdasarkan media sosial semata-mata, akan kelihatan yang atlet negara kita seperti bermain-main dalam mengikut tanggungjawab mereka. Kesemua atlet yang ditemu duga pernah menjadi mangsa bully cyber oleh segelintir rakyat Malaysia yang tidak bertanggungjawab, tiada semangat kesukanan
dan tiada berpuas hati dengan atlet negara tercinta ini. Setiap perlakuan mereka hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kesan kepada orang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.